Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam OBTV. Macam biasa Daniel, OBTV minggu ni kita nak, bukan minggu ni lah, sepanjang minggu kita kongsikan cerita-cerita menarik. Cerita sensasi. Yes, tak kisahlah dekat Facebook, dekat TikTok, dekat Twitter maupun Instagram. Dan story yang kita nak kongsikan minggu ini Daniel. Ya, yang pertama tentang Fiza Halim yang dikatakan bercinta dengan Alamak. Tiba-tiba muncul nama Fiza Halim. Namanya muncul. Aduh, okey. Dan yang kedua pula, panggilan sayang dan dia dah tak boleh pakai dekat office Daniel. Alamak. Nak panggil apa ni? Nak panggil apa tu? Jom saksikan OBTV. Jom guys. Baiklah guys, story OBTV yang pertama. Cerita ni boleh dikatakan panas tau Fizi. Sebab apa? Kontroversi ini melibatkan status rumah tangga kakak kepada usahawan iaitu Niloufar. Panas. Kan? Dia tentang Nur Nabila dan pasangan suami Engku Imran yang mana masih menjadi tanda tanya netizen dekat luar sana. Semua nak tahu. Semua nak tahu kan? Semua nak tahu. Tapi apakan daya? Sebab apa, pasangan ni dia masih mengunci mulut. Tak nak kongsikan apa-apa lagi buat masa ni. Masih belum terjawab mengenai status hubungan mereka. Dah ada tup-tup keluar lagi isu baru Daniel. Hai. Di mana Fiza Halim iaitu bekas kumpulan elit didakwa mempunyai hubungan dengan Engku Imran. Isu ini semuanya timbul setelah satu video yang tular. Orang kata memaparkan Engku Imran bersama dengan dua orang remaja. Siapa tu? Dia katanya anak kepada Fiza Halim. Entah betul ke tidak, saya pun tak sure. Betul ke tidak. Jangan buat gosip. Saya hanya sampaikan. Faham. Dan lihat di ruangan komen-komen video tersebut dekat Facebook. Saya tengok dekat Facebook, dekat TikTok, rata-rata netizen memberi pelbagai respon. Dan pendapat mengenai orang kata apa? Hubungan yang digembar-gemburkan ni. Malah ada di antara netizen yang menggelar Engku Imran ni sebagai wedding ring collector. Sebab apa? Dia suka bertukar-tukar pasangan. Tapi cerita tak terhenti di situ ya. Dan selepas berita ini tersebar, siapa ni? Fiza Halim dia tampil untuk membuat statement, orang kata. Perlulah nak menjelaskan. Betul. Kita Fiza Halim ni tak nak memperbesar-besarkan isu. Dan betul. dia menafikan bahawa hubungan dengan Engku Imran tu adalah tidak benar. Tak baiklah netizen ni buat buat fitnah, spekulasi tanpa benda yang orang kata sahih, tanpa asas. Janganlah. Jangan. Orang kata dah settle isu gosip Fiza Halim ni. Kita kongsikan story yang kedua di mana panggilan sayang dan dia tak boleh pakai lagi dah kat office dah. Alamak. Ini pentinglah buat mereka yang bercinta. Yang bercinta dekat office tu, korang kena ambil perhatian sebab penggunaan perkataan apa orang kata sayang dan dia dah tak boleh pakai dah. Aduh, nak panggil apa lepas ni Fizi? Cuba cerita apa kes ni? Apa kes ni? Sebab apa? Baru-baru ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ataupun SPA telah menetapkan penjawat awam yang curang ataupun menjalin hubungan yang sulit dekat office serta memanggil rakan sekerja dengan perkataan sayang, dear. Ini telah menjadi orang kata salah satu kesalahan gangguan seksual dan boleh dikenakan hukuman tata tertib. Cuba bagi tahu yang lain. Manakala tindakan menyentuh, orang kata menyentuh, memegang, raba, cium, cubit, usap dan segala orang kata bentuk sentuhan touch. Itu kita sebut sebagai gangguan seksual secara fizikal. Dan selain itu Daniel, yang ni tadi fizikal. Dan fizikal. Yang ni pula menghantar gambar tidak senonoh. Serta mesej berbau seks ataupun sexting menerusi platform seperti aplikasi WhatsApp ataupun aplikasi yang seangkatan seumpama dengannya dikirakan gangguan seksual secara visual. Ketika anda mangsa yang dekat luar sana tu nak membuat aduan, anda perlu memaklumkan kesan akibat gangguan terbabit secara terperinci, secara detail lah. Orang kata seperti menyebabkan fikiran terganggu ke, perasaan kurang senang, rasa terhina dan sebagainya. Selain juga anda juga perlu memaklumkan tempat, masa dan tarikh kejadian waktu perkara itu terjadi Fizi. Kena ingatlah semua. Contoh awak panggil saya sayang kan tadi kan, saya dah ingat. Saya tulis sayang. Saya tulis kejap. Okeylah, untuk story OBTV yang pertama, bila kita sebut pasal seorang pelakon veteran yang bernama Wan Maimunah ni, mesti memang orang Malaysia akan kenal lah sebab Wan Maimunah ni dikatakan seorang pelakon yang sangat hebat. Sangat hebat. Legend, betul. Tapi pelakon veteran Wan Maimunah meluahkan orang kata rasa kecewa beliau yang mana beliau telah ditawarkan bayaran serendah
RM200. RM200? Untuk sebuah orang kata telefilm. Memetik laporan Harian Metro, Wan Maimunah menyatakan bahawa isu seperti ini di mana pelakon-pelakon veteran yang diberi bayaran sikit ni sebenarnya dah lama dah berlaku, Daniel. Dah selalu terjadi. Dah selalu terjadi. Namun menurut beliau perkara ni macam tak ada jalan penyelesaian. Masih ada je di mana pelakon-pelakon veteran ni diberi bayaran yang sangat sedikit dan tidak setimpal lah. Ya, Wan Maimunah berkata lagi yang dia tidaklah merajuk. Malah dia masih orang kata sayangkan karier lakonan kerana sudah sebati dengan diri dia lah. Dah lama dah berlakon TV. Tapi bila kita fikir, bukan kita lah, bila beliau fikirkan balik bayaran tu macam orang kata tak berbaloi. Tak berbaloi, tak betul. Tak setimpal dengan orang kata pengalaman, bakat dan sebagainya. Dia jadi orang kata lebih baiklah Wan Maimunah ni duduk dekat rumah je, dia kata. Orang kata rezeki Allah tu luas. Dekat mana-mana pun ada rezeki. Ini betul kata tu Wan Maimunah, bukan kata saya. Dalam pada itu, Wan Maimunah turut berpendapat bahawa dia lebih sanggup orang kata untuk menerima tawaran daripada produksi-produksi baru untuk menjalankan penggambaran filem-filem pendek. Sebab lebih lumayan tawaran betul dia. Sebab orang kata mereka bayar lebih setimpal, lebih berbaloi dengan bakat serta orang kata pengalaman Wan Maimunah. Nak dibandingkan dengan pula produksi lama-lama ni semua yang bayar 200 je. Alamak. Baiklah guys, berita OBTV yang seterusnya. Siapa yang tak kenal dengan Rizal dan Mariam dari Durian Kimchi? Siapa tak kenal? Awak kenal? Oh, saya kenal. Oh, kenal. Famous weh. Kenal. Bilalah kita dah jadi seorang yang terkenal, bila dah jadi seorang influencer ataupun orang panggil pempengaruh, mesti banyak mata-mata yang melihat kita. Dan baru-baru ini Rizal Durian Kimchi mendapat kritikan yang sangat hebat. Dah pula. Di mana beliau memuat naik video seolah-olah membeli golongan B40. Menerusi video tersebut, Rizal dilihat orang kata sedang bersiap memilih pakaian dan aksesori mewah. Kemudian dia bersama isterinya Mariam serta anak perempuan mereka keluarlah ke pasar raya untuk membeli barang keperluan, katanya. Selepas tu apa yang jadi, Fizi? Lepas tu, apa yang terjadi? Dalam video itu juga, dia menggunakan lagu kumpulan UKS berjudul Di Luar Kemampuanku berserta tajuk yang berbau sindiran pada video tersebut, iaitu Rutin Kehidupan B40. Oleh disebabkan itu, netizen ni berpendapatlah bahawa yang mana konten tu hanya macam nak pelik. Bukannya benda yang betul. Betul ke, Fizi? Awak setuju? Macam engkau ni B40 ke tidak? Kan? Dan lihat di ruangan komen pula, rata-rata ramai warganet terasa dengan video yang dimuat naik oleh Rizal. Terasa. Antara komen orang ramai, ni saya bacakan. Sebelum Allah tarik rezeki abang, baik abang buat permohonan maaf, katanya. Ramai yang terasa ni macam mana nanti rezeki abang nak berkat. Netizen yang kata. Saya bacakan. Betul lah, bila orang kata bila kita ni dah jadi influencer, tak kisahlah untuk Rizal ke ataupun konten-konten kreator lain, bila dah jadi terkenal tu, bila nak buat sesuatu konten kenalah beringat. Kena fikir jauh. Jangan buat konten tu asal buat, aku nak viral sekali. Inilah jadinya. Baiklah guys, berita OBTV yang pertama. Seperti mana kita tahu, kehilangan Anita Sarawak telah menimbulkan orang kata pelbagai persoalan dalam kalangan netizen dan para peminat Anita Sarawak lah. Malah tiada siapa pun yang tahu orang kata tentang kehidupan sebenar Anita Sarawak selepas beliau meninggalkan industri seni tanah air sejak tahun 2010. Ramai netizen menyatakan bahawa kehilangan seorang seniwati Anita Sarawak daripada orang kata industri tanah air ni macam satu misteri. Dia macam tiba-tiba hilang macam tu je. Dan orang kata langsung tiada kabar berita. Tapi selepas hampir 10 tahun tidak berhubung, akhirnya bintang veteran terkenal Nur Kumalasari dapat mendengar suara kakaknya Anita Sarawak yang merupakan penyanyi terkenal Malaysia sekitar tahun 1970-an dan 1980-an. Dan bercerita mengenai kegembiraannya, Nur Kumalasari atau lebih mesra dengan panggilan Nur memberitahu dia sangat-sangat bersyukur kerana doanya termakbul. Di mana dia akhirnya dapat berbual dengan Anita Sarawak pada 1 April lalu, di mana ketika itu hari raya pertama. Seronok lah, seronok. Alhamdulillah lah, syukur. Orang kata menurut Noh,
dialah insan yang paling gembira menyambut Syawal tahun ni. Tambah Nur lagi, pelbagai cerita dan gelak tawa yang dikongsikan mereka sepanjang 30 minit berbual tu. Dan ketika Anita melefon, dia sedang menunaikan solat asar di rumah kakaknya Noraini. Ya, Nur juga bagi tahu bahawa kakak dan juga abang iparnya itu Mahathir Abdullah orang kata gembira menjalani hidup di Las Vegas sebagai orang biasa. Malah kehidupannya kini semakin tenang, selesa. Kerana apa? Kerana tiada tuntutan kerja. Tiada komitmen kerja. Yalah. Tak apalah. Las Vegas sebab tu Fizi. Biarlah Kak Nita berehat dan enjoy. Okey Dan, untuk story yang kedua ni. Ya Fizi. Saya nak kongsikan seorang pelakon lelaki baru saja melaksanakan majlis perkahwinannya, iaitu Aiman Tino. Baru kahwin. Baru kahwin seminggu Baru kahwin. Orang kata membuatkan peminat-peminat tegar dia ni patah hati. Punlah begitu. Ada segelintir peminat yang melampaui batas apabila sehingga mengganggu keluarga penyanyi tersebut tau. Nak dijadikan cerita Fizi Nak dijadikan cerita menerusi perkongsian di Instagram ibu kepada pelantun lagu Ku Rela Dibenci itu memaklumkan terdapat seorang individu yang kerap menghantar mesej kepada keluarganya. Sekarang ni banyak tau kes-kes kacau rumah tangga orang. Kacau rumah tangga orang. Dia macam satu trend sekarang kan. Dia jadi macam trend. Menurut individu tersebut, dia pernah bertemu dengan Aiman sebelum ini katanya. Tambah ibu Aiman, wanita terbabit orang kata sudah sangat keterlaluan. Sebab apa tahu Fizi? Sebab apabila dia berani menyebarkan maklumat peribadi Aiman Tino. Dan bukan itu saja Daniel, ibu Aiman juga berkata dia boleh saja buat report polis. Tapi bila dia fikir panjang, dia tak nak perkara itu berlarutan lah. Dan menurutnya bukan di sosial media saja dia mesej bukan-bukan. Kakak Aiman juga diganggu walaupun sudah diblok berkali-kali. Orang kata apa, kategori penyondol. Penyondol ni macam trend. Pasal tak daripada awal bulan 1 sampai sekarang tak settle-settle kes ni. Berterusan je benda tu. Sebab apa? Kita nak ingatkan kepada orang dekat luar sana lah Fizi. Benda penyondol ni bukannya trend yang suka-suka untuk diikut. Betul. Kalau boleh kita nak elak, kita nak hindar kan. Supaya senang cerita kita kena hormat hubungan orang lain. Benar-benar orang tu bina masjid, kita nak robohkan Ya betul. Kalau dah tak sengaja orang kata jodoh, itu lain cerita. Betul. Baiklah korang, itu saja OBTV untuk kali ini. Kepada anda yang nak membaca artikel-artikel menarik, boleh pergi ke website kami di www.obulan.com. Yes, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Obulan Official dan follow TikTok Obulan Official sebab dekat situ kita share banyak video-video menarik. Setuju Fizi. Saksikan OBTV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Daniel Nawawi. Saya Fizi Idrus. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Action! Yeah, yeah.